Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 11 Julai bersama saya Adia Kemal Syahrom dan berikut tajuk utama malam ini. Minah rempit tunjuk lagak di Lebuh Raya. Juga tiada kenaikan harga barang bersubsidi sehingga hujung tahun ini. Seorang penceramah didakwa di Mahkamah Session Ipoh hari ini atas dua pertuduhan membuat hantaran jelik terhadap Yang di-Pertuan Agong menerusi kumpulan WhatsApp tahun lalu. Tertuduh Abdul Malik Husin, 62 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azizah Ahmad. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, bapa kepada dua anak itu didakwa secara sedar membuat dan memulakan penghantaran komunikasi jelik terhadap Yang di-Pertuan Agong dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain dalam kumpulan WhatsApp soal jawab tasawuf Sufi. Perbuatan itu dilakukan pukul 6.20 malam dan 8.23 malam 22 November lalu di Batu 10 Kampung Pulau Padang, Bota Kiri dan telah dibaca pada kira-kira 8.30 malam pada hari yang sama. Bagi kedua-dua pertuduhan itu, tertuduh yang berasal dari Kota Baru Kelantan didakwa di bawah Seksyen 223 Fasal 1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 233 Fasal 3 Akta yang sama. Jika sabit kesalahan, Abdul Malik berdepan denda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum setahun atau kedua-duanya untuk setiap pertuduhan dan boleh didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan. Selepas pensabitan, mahkamah menetapkan ikat jamin RM3,500 bagi setiap pertuduhan dengan seorang penjamin dan 14 Ogos sebagai tarikh sebutan semula kes. Seorang mat rempit maut manakala 9 lagi cedera selepas terbabit dalam kemalangan di Lebuh Raya, Kajang, Seremban, Lekas malam semalam. Dalam kejadian berkenaan, sekumpulan mat rempit dilapor melakukan pelbagai aksi berbahaya dan bersaing sesama sendiri ketika menunggang motosikal. Video mereka yang turut melakukan aksi Superman turut tular di media sosial. Berdasarkan video yang viral berkenaan, sekumpulan mat rempit pula melakukan aksi berbahaya itu sejak 10 malam tadi yang dirakam kamera papan pemuka kereta yang melalui Lebuh Raya tersebut. Akibat tindakan menunggang secara berbahaya itu, 10 motosikal terbabit kemalangan. Dalam kejadian itu, ia menyebabkan seorang penunggang berusia 19 tahun maut manakala 5 parah dan 4 lagi cedera ringan. Kesemua mangsa berusia 18 hingga 20 tahun dikejarkan ke Hospital Tuanku Jaafar Seremban untuk rawatan lanjut. Siasatan awal mendapati salah sebuah motosikal dipercayai gagal dikawal sebelum terbabas dan melanggar sesama sendiri. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, tular satu lagi rakaman sekumpulan penunggang motosikal wanita yang mempamerkan aksi berbahaya sewaktu melalui sebuah lebuh raya. Tindakan tidak bijak itu boleh terdedah kepada kemalangan dan memberi risiko keselamatan terhadap pengguna yang lain. Video yang dikongsi pengguna Facebook hari ini ternyata menerima pelbagai reaksi orang ramai. Bukan sahaja membuat lagak ngeri, mereka turut menunggang secara melulu dan menukar lorong sesuka hati. Video berdurasi seminit itu jelas menimbulkan kemarahan netizen dan meminta pihak polis mengambil tindakan terhadap kumpulan wanita tersebut. Ada juga pengguna yang memetik nama polis Diraja Malaysia PDRM di ruangan komen video dan mahukan siasatan lanjut dilakukan segera. Ia kerana tindakan itu mereka bukan sahaja membahayakan diri sendiri, malah turut membahayakan orang sekeliling. Bagaimanapun setakat ini lokasi dan tarikh kejadian belum dapat dipastikan sepenuhnya. Sementara itu di Johor, seorang pemilik bengkel kenderaan maut manakala pekerjanya cedera dalam kebakaran di sebuah bengkel di Taman Mutiara Rini, Skudai. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri ACP Rahmat Arifin berkata dalam kejadian kira-kira 9 malam itu lelaki berusia 41 tahun berkenaan
meninggal dunia di tempat kejadian dan mayatnya dibawa ke Hospital Sultanah Aminah untuk tindakan lanjut. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Skudai, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Faiz Sulaiman dalam kenyataannya berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian pada 9.13 malam. Sebaik tiba di lokasi kejadian, berlaku kebakaran membabitkan sebuah bengkel jenis kekal dengan kesan kebakaran memusnahkan 60% daripada keseluruhan premis. Ketika kejadian berlaku letupan dan kesan letupan itu mengakibatkan kerosakan pada cermin tingkap 3 rumah yang berada pada jarak kira-kira 30 meter dari bengkel berkenaan disebabkan gegaran. Beliau berkata kesan letupan turut mengakibatkan 2 mangsa melecur termasuk seorang maut dan mereka dihantar ke hospital berhampiran oleh orang awam sebelum pihak bomba tiba di lokasi kejadian. Semasa kejadian, bengkel sedang beroperasi dan kedua-dua mangsa sedang melakukan kerja-kerja kimpalan. Muhammad Faiz berkata punca dan anggaran kerugian sedang disiasat manakala operasi pemadaman tamat sepenuhnya pada 11.39 malam. Tiada kenaikan harga barang bersubsidi sehingga hujung tahun ini seperti yang didakwa sesetengah pihak. Itu tegas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Seri Salahuddin Ayub yang memberi jaminan bahawa semua harga barangan bersubsidi adalah terkawal. Jelasnya ia meliputi barangan asas seperti beras, ayam bulat, tepung gandum, gula pasir dan banyak lagi. Maka dengan ini sekali lagi saya menyatakan tinjauan KPDN mendapati pertama sekali barang-barang bersubsidi yang kerajaan bagi subsidi tidak pernah naik dan tidak mungkin naik pada masa ini. Contohnya seperti ayam bulat, telur grade A, B, C dan D. Kemudian yang kita bagi subsidi sebagai contoh RON95, diesel dan perkara yang lain ini kita memberikan jaminan tidak mungkin naik selagi mana kerajaan membayar subsidi pada barang-barang asas rakyat ini. Tambahnya, pihak KPDN telah melakukan tinjauan sebanyak 8 kali ke beberapa pasar raya besar, kedai runcit dan sebagainya bagi memastikan harga barangan keperluan rakyat itu terkawal dan tidak naik mendadak. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan tinjauan harga barang di Econsave Setapak Sentral pagi tadi. Dalam pada itu, bagi memastikan harga barangan terkawal, KPDN telah mengadakan sesi libat urus bersama 30 syarikat industri. Jelasnya, sekiranya terdapat permintaan untuk menaikkan harga barangan, pihaknya akan berbincang dan mengkaji terlebih dahulu. Justeru, beliau menasihati agar rakyat tidak cepat panik dan mudah terpedaya dengan kabar angin tentang kenaikan harga barang yang dijangka naik sehingga hujung tahun ini. Fenomena El Nino yang dijangka akan berlaku lagi pada hujung tahun ini semestinya memberi kesan khususnya kepada sektor pertanian. Sebelum ini ada pesawah yang mengalami kerugian besar serta kekurangan hampir 3 tan per hektar bagi tanaman padi mereka pada El Nino yang lepas. Masalah itu bukan sahaja memberi kesan kepada petani sendiri, malah pengguna yang berkemungkinan berdepan dengan kenaikan harga beras tempatan. Menurut Exco Pertumbuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah Abdul Rashid Yub, rata-rata pesawah memaklumkan mereka telah mengalami kerugian yang agak besar ekoran cuaca panas pada musim lalu. Cuma kita boleh dapat berdasarkan kepada pengalaman hasil daripada petani-petani yang telah tuai hasil pada musim-musim yang lalu. Dan kita tengok daripada apa yang berlaku, pengurangan hasil itu berlaku dengan sangat ketara, di mana setiap hasil purata pendapatan ataupun kita kata yield ataupun perolehan hasil petani itu menyusut. Ada yang per hektarnya yang dulu dapat 6 tan ataupun 7 tan menyusut hingga ke 5 tan. Jadi di situlah kita nampak dengan ketaranya pengurangan hasil yang diperolehi oleh para petani, dan kita jangkakan juga
kekurangan beras tempatan di pasaran juga turut terkesan. Jelasnya lebih membimbangkan apabila terdapat dakwaan bahawa ada pihak yang tidak bertanggungjawab mencampur beras tempatan dan beras import serta menjualnya dengan harga yang tinggi. Dalam pada itu, pakar alam sekitar Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman berkata, fenomena El Nino akan memberi kesan yang besar kepada tanaman padi di Malaysia. Tambahnya, ia susulan tanaman padi amat bergantung kepada suhu dan jumlah taburan hujan. Jadi bila berlaku El Nino ini, suhu akan meningkat dan jumlah hujan akan berkurangan yang seterusnya akan mempengaruhi hasil dan kualiti padi. Ya. Di mana padi paling sesuai hidup pada suhu 24 hingga 34 darjah Celsius dengan jumlah hujan melebihi 2000 mm. Tetapi bila berlakunya El Nino, suhu akan meningkat sekitar 0.5 hingga 2.0 darjah Celsius dan hujan dijangka berkurang sekitar 20 ke 60%. Ya. Jelasnya, situasi sama pernah berlaku pada 1998 di mana hasil padi berkurangan daripada 4.88 tan per hektar kepada 4.45 tan per hektar akibat fenomena El Nino. Ia sekaligus akan mengganggu bekalan beras tempatan di pasaran. Sementara itu, mengulas berkaitan bekalan dan harga beras tempatan yang dijangka naik akibat El Nino, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub memaklumkan kerajaan akan memantau dan mengambil tindakan segera bagi memastikan harga masih terkawal meskipun berdepan fenomena itu. Itu kita tanya dengan KPKM. Sebab akta itu sepenuhnya di bawah KPKM. Okey? Jadi untuk berlakunya El Nino ataupun apa pun fenomena banjir besar dan gunung berapi meletup, itu akan kita pastikan pada masa itu berlaku dan kerajaan akan mengambil tindakan government intervention terhadap apa-apa yang akan berlaku. Terdahulu, Met Malaysia menjangkakan El Nino akan meningkat pada hujung tahun ini sehingga awal tahun depan dengan kebarangkalian melebihi 90%. Ia bakal mengakibatkan pengurangan hujan sebanyak 20 hingga 40% ketika fenomena tersebut berlaku. 84% kes suluh berjaya diselesaikan. Bertemu kembali. Buat kali kelima, Kedutaan China di Malaysia menyumbang RM100,000 kepada program Jawi Food Bank JFB. Sumbangan tersebut bertujuan menjayakan misi bantuan musaadah yang memberi manfaat kepada penerima daripada pelbagai golongan masyarakat yang memerlukan, khususnya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar, sumbangan ini selari dengan konsep madani yang mempunyai elemen rahmah, hormat dan kesejahteraan dalam membantu kumpulan yang amat memerlukan. Kedutaan China ini telah memberikan sumbangan consistently every year sebanyak 100,000 khusus kepada Jawi untuk membantu mereka-mereka yang susah, mereka yang miskin tanpa mengira bangsa dan juga agama. Yang ini yang Jawi buat. Dan apa yang Jawi telah buat melalui Datuk Ajib menarik minat Duta Besar China ni bila mana pemberian ataupun bantuan ini yang diberikan secara melihat kepada kesusahan masyarakat di sekitar Kuala Lumpur ini. Beliau ditemui media selepas program kunjungan hormat Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujing di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Turut hadir Pengarah Jawi Datuk Muhammad Ajib Ismail. Tambah Datuk Dr. Muhammad Naim, selain sumbangan yang diberikan Kedutaan China di Malaysia, beliau juga sempat berbincang dengan Yujing untuk mempromosikan masjid-masjid di sekitar wilayah Kuala Lumpur dan Putrajaya kepada pelancong Cina yang datang ke Malaysia.
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM merekodkan 84% atau 43,115 kes yang didaftarkan menerusi kaedah perdamaian atau suluh berjaya diselesaikan tanpa melalui prosiding perbicaraan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata kes itu diselesaikan hanya dalam tempoh 4 tahun iaitu antara tahun 2018 hingga 2022. Menerusi kenyataan rasminya hari ini, Datuk Dr. Muhammad Naim berkata, kejayaan itu membuktikan suluh yang mula dilaksanakan pada 2002 mampu menyelesaikan kes dalam tempoh lebih singkat, mengurangkan perseteruan dan mengelakkan penangguhan kes di Mahkamah Syariah. Kaedah suluh ini katanya diharapkan dapat memperkasakan kaum lelaki, terutamanya golongan suami, bagi menzahirkan ciri-ciri kepimpinan antaranya dengan mengambil jalan perdamaian atau suluh apabila menghadapi perbezaan pandangan dalam berumah tangga. Antara kes yang dikendaki menjalani prosiding suluh termasuk nafkah isteri, nafkah anak, iddah, mut'ah, harta sepencarian, hadanah, ganti rugi pertunangan, ganti rugi perkahwinan dan tuntutan kembali taat. Selain suluh, pelaksanaan Majlis Tahkim dan runding cara bahagian sokongan keluarga BSK juga antara kaedah penyelesaian alternatif yang diperkenalkan di Mahkamah Syariah seluruh negara. Bagaimanapun jelas beliau masih terdapat segelintir masyarakat yang enggan menghadiri prosiding terbabit atas faktor keegoan dan kejahilan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tersentuh ketika menghadiri siri syarahan kehormat madani mengenai Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi di Sri Perdana Putrajaya. Dalam ucapannya, beliau amat terharu dengan kehadiran dua anak almarhum, Dr. Muhammad Al-Qaradawi dan Abdul Rahman Al-Qaradawi yang sudi berkongsi mengenai biografi dan perjuangan bapa mereka yang juga ulama tersohor dunia. Saya dan rakan-rakan Abim, Mak Noh, Mak Nuti dan marhum Siddiq Fadil dan marhum Fadil Noh, Razali Nawawi, itu pengas-pengas lama, Mak Azam ada sini, yang sebenarnya dekat sekali dengan Syekh, menjiwai roh perjuangannya yang membawa mesej Islam dan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia membantu kita dalam keadaan kebangkitan Islam dan kemarahan anak-anak muda, memberi ingatan bahawa jalurnya mestilah hikmah, kebijaksanaan dan kesabaran dalam menghadapi. Pada majlis ini, Dr. Muhammad menyerahkan ensiklopedia himpunan-himpunan yang lengkap bagi Al-Imam Yusof Al-Qaradawi yang antaranya menghimpunkan karya-karya Allahyarham dalam bidang akidah, fiqh, ilmu agama, fatwa-fatwa, tasawuf, tafsir, hadis, sejarah, pemikiran dan khutbah. Syekh Yusof Al-Qaradawi meninggal dunia pada 26 September tahun lepas pada usia 96 tahun. Sepanjang hayatnya, Allahyarham telah menghasilkan lebih 120 buah buku termasuk naskah perundangan Islam serta menerima pelbagai pengiktirafan antarabangsa. Sikap wasatiyah atau keseimbangan dan kesederhanaan tokoh Islam terkemuka dunia almarhum Syekh Yusof Al-Qaradawi wajar dijadikan contoh dan rujukan khususnya golongan anak muda dalam menimba ilmu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia termasuklah kesederhanaan dalam tindakan, pemahaman, kehidupan ekonomi dan sistem sosial. Justru kekuatan dia ini ialah kerana menimba ilmu daripada turas khazanah yang lampau yang banyak, tapi mengolah dengan cara kefahaman zaman semasa. Ya, ini sifat seorang da'i, seorang pejuang yang menunjukkan bukan saja kesederhanaan tetapi tawaduknya. Jadi bila dibicarakan soal kesederhanaan itu amalan dia. Kita lihat umpamanya kita ini ialah saya ni selayaknya nak jadi murid pun malu kerana orang ini ya, tokoh gergasi lah dalam dunia ilmu.
Tapi kok dianggap kita itu macam sahabat. Tambah beliau, anak muda lazimnya dikaitkan dengan idealisme jiwa yang mahu bergerak pantas dan melakukan perubahan. Beliau dalam pada itu berharap agar generasi baru pendakwah dan anak muda akan terus meneroka pemikiran dan semangat pembaharuan sebagaimana yang dipelopori oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mendedahkan ulama tersohor itu juga pernah berpesan kepadanya agar mengangkat martabat Islam di mata dunia selain meminta beliau agar terus menjalin hubungan dengan negara luar termasuk Amerika Syarikat, AS dan Eropah. Jelas beliau sokongan yang diberikan Syekh Yusuf muncul di sebalik kritikan banyak pihak yang melihatnya terlalu baik dengan AS ketika itu. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis peluncuran buku autobiografi Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Sang Pelita Umat di Ibu Negara petang tadi. Sweden akhirnya dapat lampu hijau Turkiye sertai NATO. Bertemu kembali. Setelah beberapa bulan menemui jalan buntu, Sweden akhirnya mendapat lampu hijau daripada Turkiye untuk menyertai pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Persetujuan itu dimuktamadkan Presiden Recep Tayyip Erdogan sejurus pertemuan bersama Perdana Menteri Sweden Ulf Kristersson dan Setiausaha Agung NATO Jens Stoltenberg. I'm glad to announce that as a result, President Erdogan has agreed to forward the accession protocol for Sweden to the Grand National Assembly as soon as possible and work closely with the Assembly to ensure ratification. Menurut Stoltenberg, menyelesaikan penyertaan Sweden ke dalam NATO adalah satu langkah bersejarah yang memberi manfaat kepada keselamatan semua sekutu NATO pada saat getir ini. Turki sebelum ini enggan memberi persetujuan terhadap permohonan Sweden menyertai NATO kerana mendakwa negara Nordik itu memberi perlindungan kepada aktivis Kurdish yang dikategorikan sebagai pengganas oleh Ankara. Sweden adalah negara ke-32 menyertai NATO. Dua maut selepas sebuah jejambat yang sedang dalam pembinaan runtuh di daerah Lat Krabang, Bangkok. Antara yang terkorban jurutera yang menyelia projek berkenaan. Ketika kejadian, galang pembinaan yang disambungkan ke bahagian jejambat lebuh raya yang belum siap dilihat bergoyang sebelum ia jatuh terhempas ke tanah. 13 lagi individu turut dilapor cedera dalam insiden itu. Sebahagian mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Chularat, manakala sebahagian lagi dihantar ke Hospital Lat Krabang. Semua lalu lintas menuju ke kawasan Kemalangan ditutup bagi mengelak orang ramai melalui kawasan itu. Siasatan awal menunjukkan kren itu mungkin mengalami tekanan berlebihan atau terdapat kerosakan pada alat pengangkat. Galang pembinaan yang runtuh itu adalah sebahagian daripada projek jalan bertingkat Onuch Lat Krabang yang dijadualkan siap tahun depan. Projek lebuh raya bertingkat itu dilaksana dalam usaha menyuraikan kesesakan lalu lintas dalam bandar itu. Hujan lebat di Pulau Kyushu, Jepun yang mengakibatkan banjir dan tanah runtuh mengorbankan 6 nyawa. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesar mangsa yang hilang. Menurut Jabatan, sebuah gunung berapi meletus di Iceland selepas beberapa hari negara itu dilanda gempa bumi. Letupan berlaku di semenanjung Reykjanes yang terletak kira-kira 30 km perhampiran ibu negara Iceland, Reykjavik. Rumah mereka dan berpindah ke tempat selamat. Baik, sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Adik Mas Syahrum, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum.